Kita dikejutkan dengan satu tulisan yang ditulis oleh mantan Perdana Menteri 2 kali kita, iaitu Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, dalam bukunya yang terbaru yang membangkitkan isu asimilasi atau penyerapan budaya terhadap negara bangsa di Malaysia ini. Kepada saya, isu chopstick ni bukan satu isu yang besar. Dia pernah ditulis dalam satu ucapan oleh Tan Sri Ghazali Shafi'i dalam bukunya, tidak salah saya tajuknya Nilai Budaya. Dia juga bimbang masalah chopstick ini bukan kerana asimilasi, tetapi seperti mana yang pernah saya tulis, bahawa isu dia ialah bagaimana chopstick itu membudayakan orang Melayu. Jika tak silap saya, Tan Sri Ghazali Shafi'i bercakap yang paling bahaya bagi negara Malaysia ini ialah Melayu dicinakan. Melayu dicinakan. Dia kata sebagai satu contohnya, itulah budaya chopstick, iaitu orang Melayu juga sendiri. Ini berlaku 40 tahun yang lalu tulisan dia, ya. Masa dia jadi Menteri Dalam Negeri lagi, dalam tahun 75-76 macam tu. Sebelum itu di dalam Kongres Kebudayaan Kebangsaan pun dibangkitkan isu yang sama. Jadi isu chopstick ini bukan satu isu perkauman yang memperlecehkan orang Cina yang tidak mahu berbudaya Malaysia. Dalam Kongres Kebudayaan Kebangsaan telah diputuskan tahun 70 lah, iaitu kebudayaan Malaysia ialah berteraskan kebudayaan Melayu. Teras kebudayaan kebangsaan mestilah berteraskan Melayu. Maknanya kebudayaan Melayu ini adalah menjadi yang pertama, seperti juga perkataan Islam, agama persekutuan, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Dan itu apa keadaan pun, negara mesti mendahulukan kebudayaan Melayu. Kebudayaan Melayu ini penting. Tetapi bagaimanapun, kita tidak boleh melarang kebudayaan etnik yang lain. Masalah di Malaysia ni tak sama seperti kebudayaan ataupun sikap rakyat di Indonesia. Tun Mahathir menulis bagaimana orang-orang Tionghoa, sebutan orang Cina di Indonesia, mereka masuk di dalam budaya bangsa Indonesia. Mereka bercakap bahasa Melayu, mereka makan dengan tangan, mereka terus kekal dengan budaya berbahasa Tionghoa mereka, tetapi tidak di Malaysia. Sebenarnya Tun Dr. Mahathir sudah ketinggalan zaman, out of date. Dalam dunia global sekarang, bangsa bukan satu perkara yang menonjol untuk dia lebih utama daripada kaum yang lain dalam satu negara. Seluruh dunia sekarang ni memperkenalkan bangsa berdasarkan negara. Orang Indonesia, dia tak sebut bangsa Indonesia. Kalau kita tanya orang Indonesia, dia kata dia orang Indonesia. Walaupun dia Minangkabau, Jawa, orang Aceh, orang Tionghoa, orang India, beragama Islam, Kristian, Hindu dan sebagainya. Kalau kita tanya dia, kamu siapa? Oh, saya orang Indonesia. Dia tak sebut bangsa Indonesia, tetapi orang itu bermaksud dia bangsa Indonesia. Di Amerika sendiri, United States of America,
mereka tak utamakan bangsa, etnik mereka. Wahal Amerika, berbagai bangsa datang berhijrah ke Amerika sejak 300 tahun tu. Keturunan mereka tersebar tu. Ada Spanish, ada Italiano, ada British, Scottish dan sebagainya. Tapi kalau tanya dengan Amerika, dia American. I am American. Begitu juga kawasan terantau kita, Singapura. Kita tanya orang, you orang apa? Dah, saya Singaporean. Dari itu, soal membina bangsa Malaysia ini, di Malaysia ini sebenarnya sudah berjaya. Kita telah membina negara ini bersama, antara orang Cina, orang Melayu, orang India, Kedasan, Murut, Dayak dan sebagainya. Tak timbul lagi sekarang ni bangsa. Orang Melayu pun ada yang berjaya, yang jadi multimillionaire. Orang Melayu juga ada yang berjaya dalam pendidikan yang hebat. Begitu juga orang Cina. Kalau dia terlalu kaya, multimillionaire, tersendarai dalam Forbes dan sebagainya, tetapi ada juga orang Cina yang miskin. Orang Cina meneruskan hidupnya dalam bentuknya. Kalau kita lihat, kalau orang Cina semuanya kaya, kenapa orang Cina juga sekarang ini ada di rumah kebajikan? Ada yang dah meminta sedekah. Ada juga orang Cina yang kais pagi makan pagi. Jadi soal miskin dan kaya bukan berdasarkan bangsa sesuatu kaum. Dia berdasarkan kepada sikap orang itu sendiri. Individu di muka bumi ini. Dan itu tak ada. Kita patutnya membentuk satu bangsa Malaysia. Kita harus berterima kasih kerana kita mempunyai pelbagai budaya. Kita bangga kononnya kita sebuah negara majmuk, negara pelbagai budaya. Tapi kita masih lagi menyerang kaum-kaum yang bukan Melayu ini, mempelecehkan mereka, memperkatakan mereka tidak setia kepada negeri ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya? Dari begitu jugalah sekarang orang Cina. Tidak semua orang Cina ada saudara mara leluhurnya di tanah besar Cina. Kesetiaan mereka ini pada negara kita di Malaysia. Mereka tidak ada pernah berkata bahawa China itu lebih baik daripada negara ini. Mereka telah membantu kita. Begitu juga orang-orang India. Hanya segelintir saja yang datang selepas merdeka daripada tanah besar India ke tanah Melayu, yang tahu susun galurnya. Khasnya India yang berketurunan Mamak ni, mereka memang ada saudara mara mereka di sana. Tapi India yang beragama Hindu, saya jarang dengar mereka balik ke India untuk berjumpa kaum kerabat mereka. Sedikit saja saya dengar. Itu pun mereka tidak mau balik ke India. Mereka mau tinggal di Malaysia dan serahkan diri mereka, fikiran mereka, kepandaian mereka untuk membina Malaysia ini. Dan itu kenapakah kita masih lagi menggunakan isu perkauman ini, perbezaan pendapat antara Melayu, Cina, India ini sebagai tidak perpaduan. Perpaduan nasional sebenarnya sudah berlaku. Generasi pasca merdeka, khasnya mereka di bawah umur 30 tahun sekarang, yang dipanggil pengundi muda, saya penuh percaya mereka tidak akan menggunakan sentimen kaum bangsa mereka untuk mengundi calon pilihan raya akan datang. Mereka mahu hidup dalam negara ini sebagai belir penerus perjuangan bangsa. Mereka mahu pekerjaan yang baik, mereka mahu kehidupan yang baik dan membina keluarga yang baik. Mereka akan memilih satu kerajaan atau parti yang boleh menubuhkan kerajaan yang memberi manfaat kepada mereka, bukan memberi manfaat kepada bangsa mereka, keturunan mereka. Jadi pengundi muda sekarang ini, saya penuh percaya
Jika mereka asyik ditolak, diberitahu, membaca dalam media sosial, mendengar cakap pemimpin, masih lagi bersentimen perkauman, mereka akan menjadi penerus perjuangan perkauman ini. Tetapi jika mereka diberitahu, dimaklumkan, diceritakan bahawa negara ini dibina dengan bangsa-bangsa Malaya masa itu, Melayu, Cina dan India, Serani dan sebagainya untuk merdeka. Tidak ada satu bangsa pun di Malaysia ini atau dahulunya Malaya merdeka tanpa penglibatan kaum lain. Kita tidak boleh lagi memakai satu pemikiran yang jumud, yang beku. Cina komunis, komunis Cina. Sekarang dikaitkan pula satu parti politik itu komunis. Kita banyak masalah. Masalah kehidupan rakyat adalah penting. Yang pentingnya sebagai seorang Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri macam Tun Dr. Mahathir, dia patut sewajarnya menceritakan bagaimana dia membangunkan ekonomi, khasnya ekonomi orang Melayu. Kita pun tak faham pendirian Dr. Mahathir. Dalam satu masa membangkitkan isu chopstick, asimilasi, yang orang bukan Melayu tidak mahu. Tetapi semua orang tahu dia dikelilingi oleh bukan Melayu. Di zaman dia berkuasa, berapa toke-toke ataupun orang kaya Cina mendampingi dia. Jadi kita pun pelik dengan sikap dia. Apakah orang-orang Cina kaya tu dia tak pakai chopstick? Adakah orang Cina yang kaya tu, yang kita tak boleh sebut namanya, tuan-tuan pun faham siapa di sekeliling dia, yang maha berkuasa? Seorang pegawai bandaraya beritahu saya, dari segi konteks bandaraya, kami tidak bersetuju. Jajaran di Jalan Bukit Bintang, panjang Jalan Lot 10 itu, tanah reserve pejalan kaki itu dibuat gerai. Tapi arahan Perdana Menteri, kami ikutlah. Sekarang tuan-tuan tengok gerai yang panjang itu, ada kepentingan Melayu. Yang kios, yang pejalan kaki itu, yang mana kalau kita pergi lain dunia, negara lain, tak ada benda itu. Bayangkanlah, siapa yang membuatnya? Kalau itu tanah kerajaan, reserve pejalan kaki, kenapa pihak DBKL tidak dibenarkan membina bangunan itu? Ini benda-benda, siapa yang luluskan? Bagaimana kes reserve jalan di depan Bank Islam, belakang Holiday Inn lama, sekarang hotel apa saya tak tahu, ada longkang besar. Siapa yang meluluskan? Longkang itu ditutup, dibuatkan kedai di atas itu. Ceklah sendiri. Jadi siapa yang sebenarnya ini chopstick ni? Jadi kadang-kadang kita tak faham. Rakyat dimomokkan bahawa akulah hero Melayu, akulah nasionalisme Melayu. Tapi perbuatan kita bagaimana? Sejarah kita bagaimana?